Kita kena belajar bahawa perubahan itu perlu datang dari pelbagai kaum. Melayu baik, Cina baik, India baik, Kadazan baik, Iban baik, Punjabi baik, sebab ada Kashmir nanti dia marah. Ia harus datang bersama-sama. Sebab hanya dengan perubahan yang datang pelbagai kaum, UMNO Barisan Nasional akan terkubur. Kita lihat apa yang berlaku di Mesir. Strategi Hosni Mubarak dengan Najib Tun Razak ni lebih kurang. Beberapa bulan yang lepas, gereja-gereja, churches in Egypt was attacked by unknown people. Harapan Hosni Mubarak atau harapan pihak Zionis, orang akan menyalahkan umat Islam menyerang gereja. Tapi mereka tersilap sebab bila mereka nak serang gereja, orang Mesir pertama yang mempertahankan gereja adalah sebarisan pemuda-pemuda Ikhwanul Muslimin, masyarakat Islam yang mempertahankan gereja. Nak tengok pemuda perkasa, nak tengok pemuda UMNO, jangan harap. Tapi di Mesir, pemuda Ikhwanul Muslimin barisan hadapan mempertahankan kesucian gereja. Apabila waktu revolusi di Medan Tahrir, di Tahrir Square yang kita lihat dalam TV, kejatuhan Hosni Mubarak, pada waktu itu umat Islam tengah bersolat, polis Hosni Mubarak yang kebanyakannya Muslim ni nak tangkap orang-orang Islam yang sedang bersolat, nak pukul dan sebagainya. Sama macam beberapa polis di Malaysia, bukan yang ada pada malam ni, beberapa polis ya. Malam ni semua baik-baik belaka. Mereka nak pukul orang Islam yang sedang bersolat. Tapi apa yang berlaku? Orang Kristian yang tidak bersolat mengelilingi orang Islam dan mempertahankan saudara-saudara Islam mereka yang sedang bersolat. This was the spirit that we saw in 2008. Inilah semangat yang kita lihat 2008. Pelbagai kaum, Melayu, India, Cina menuntut perubahan. Kita kena kekalkan semangat ini. Hanya dengan semangat ini, tembok UMNO Barisan Nasional yang berdiri selama 50 tahun akan roboh dan menjadi abu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya dah dapat kad kecederaan. Walaupun saya pengerusi jawatankuasa pengelola pun dapat juga kad kecederaan daripada pengerusi majlis. Apa-apa pun, dalam masa yang singkat ini, kita harus ingat, segala kekacauan, segala fitnah, segala adu domba, all these attacks that we have had to endure over the past few months ialah untuk memalingkan fokus kita. Sebab apa? Sebab pada hujung 2010, kita datang dengan dokumen yang kita namakan Buku Jingga, The Orange Book, yang malam ini kita akan lancarkan di peringkat Kelana Jaya. Siapa belum tahu Buku Jingga, nantikan kita akan edarkan risalah. Ataupun boleh pergi ke website www.bukujingga.com untuk dapatkan versi Buku Jingga. Duit kita tak banyak macam Rosmah. Jadi kalau nak dapat, kena cetak sendiri. Kena dapat, kena photostat sendiri. Sebab ini semua orang kuat Pakatan Rakyat. Kalau orang tak kuat tu, kita kena cetak untuk dia orang. Tapi orang kuat Pakatan Rakyat macam malam ni, kita bagi risalah ringkas, risalah penuh, boleh didapati daripada laman web. Buku Jingga ini, saya tak nak go into detail, tapi antara lain kita cakap, kita akan mulakan pengambilalihan tol dalam tempoh 100 hari kerajaan pusat yang dipimpin oleh Pakatan Rakyat untuk kita membekukan dan akhirnya menghapuskan kadar tol yang ada di lebuh raya Malaysia. Kita kata, kita nak menjamin air sebagai hak rakyat macam mana kita jamin di negeri Selangor Darul Ihsan. Kita kata kita akan mansuhkan Akta Zalim ISA dalam tempoh 100 hari Pakatan Rakyat di Putrajaya. Di mana dulu pimpinan Hindraf, di mana dulu pimpinan DAP, PAS, Keadilan, dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, seorang ahli keadilan Lembah Pantai yang kudung tangan. Saya kenal dia, Kadir nama dia. Semangat dia kuat, tangan dia tak ada sebelah. Dia ditahan ISA. Orang OKU pun nak ditangkap ISA. Ini zalim tak zalimnya Barisan Nasional.
Bukan Mahathir je zalim, Najib dan Rosmah pun sama zalim, tuan-tuan dan puan-puan. Itu kita kena ingat. Kadang-kadang kita duk marah kat Mahathir, kita lupa apa yang berlaku hari ini, apa yang berlaku di depan mata kita. Dan kita bukan bercakap kosong. Itu bukan angan-angan Mak Jenin. Kita dah buat. We have already done and proven it. Di Selangor, di Kelantan, di Kedah, di Pulau Pinang, malah di Perak. Dalam tempoh 11 bulan kita memegang tampuk kerajaan negeri di Perak. Di Selangor, tuan-tuan dan puan-puan, 100 hari Pakatan Rakyat Memerintah 2008, kita memperkenalkan 20 meter padu air percuma. Dapat rasa tak? Kalau tak dapat, jumpa ahli majlis. Dalam tempoh 100 hari, kita berikan hadiah mesra usia emas untuk orang 60 tahun ke atas yang meninggal dunia. Bukan hanya orang keadilan dapat. Bukan hanya orang DAP dapat. Orang UMNO dapat. Orang PAS dapat. Orang tak ada parti dapat. Kalau Kertoyo 60 tahun, dia meninggal dunia pun dia akan waris dia akan dapat. Kalau, bukan kita doakan dia panjang umur, bertaubat dan sebagainya. Jadi rekod kita jelas. Dan ini mereka takut. Mereka takut sebab hari ini mereka berperang di Sarawak. Orang Sarawak dah pandai. Orang UMNO yang tak pandai-pandai. Orang Sarawak kata kenapa Selangor boleh bagi air percuma. Kenapa Selangor boleh naikkan gaji guru-guru kafan RM600. Kenapa di Selangor kuil, masjid, gereja boleh dapat bantuan daripada kerajaan. Sarawak lagi kaya. Selangor minyak dalam stesen Petronas. Sarawak minyak dalam perut bumi. Balak banyak, orang sikit. Tapi sebab mereka dipimpin oleh makhluk bernama Taib Mahmud, maka orang Sarawak tak dapat merasai nikmat kekayaan negeri mereka. Sebab itu mereka takut. Sebab itu mereka takut betul. Dan sebab itu Datuk Seri Anwar minta maaf terpaksa tumpukan usaha di Sarawak. Sebab kalau Barisan Nasional kalah di Sarawak, itulah talqin untuk UMNO Barisan Nasional. Those are the final rights for UMNO Barisan Nasional. Sebab 2008 dahulu, kita semua, rakyat Semenanjung, dah tolak Barisan Nasional. Tapi mereka menang sebab Sarawak dan Sabah ada nak membantu mereka. Kalau Sarawak tak ada, Sabah tak ada, Rosmah nampaknya kena lari keluar negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ni dah terlebih masa, nanti ketua cabang saya pun tegur. Jadi saya cuma nak mengakhiri dengan mengatakan saya berharaplah semangat yang kita tunjuk pada malam ini. Saya tak pernah nampak. Dalam 2 tahun kebelakangan dah tak nampak semangat macam ini. Semangat macam kita menang 2008 dulu. Malam ni. Saya ucapkan tahniah kepada semua rakyat yang datang daripada sepelosok Selangor, sepelosok Malaysia untuk hadir di Subang Jaya pada malam ini. Saya berharap kita teruskan semangat kita untuk maju ke depan. Yang datang malam ini semuanya orang kuat pakatan, saya yakin. Kalau orang UMNO dia duduk gelap kat belakang. Dia malu-malu takut nanti SB ambil gambar, tak dapat kontrak. Buat gua ramai kat orang UMNO depan ni. Tapi apa yang saya nak katakan, kat sini ni orang yang dah dapat maklumat. Kita tak ada utusan Malaysia. Kita tidak ada TV3. Duit kita terhad. Kita tak curi kontrak macam UMNO Barisan Nasional. Saya nak curi, ketua cabang saya tak bagi. Sebab kita bergerak atas moral, atas akhlak. Maka kita perlukan setiap rakyat mainkan peranan, sampaikan maklumat. Melalui Facebook, melalui Twitter, melalui risalah. Dapat satu risalah fotostat 100 edarkan pada jiran-jiran yang pekat-pekat UMNO, pekat-pekat MCA, pekat-pekat MIC kalau masih ada. Sebarkan pada mereka. Sebab mereka ni yang kita perlu pikat. Yang kita perlu menangi hati mereka untuk kita menang dalam PRU ke-13 yang akan datang. Boleh atau tidak? Di Kelana Jaya, di Parlimen Kelana Jaya, kita dah tunjukkan semangat tersebut. 2 minggu lepas, Tuan Syed mempengerusikan mesyuarat Pakatan Rakyat Kelana Jaya yang dihadiri oleh YB Hanayo dari DAP, Tuan Haji Izham Hashim daripada PAS, YDP PAS kawasan Kelana Jaya, dan kita telah bersetuju. Mulai daripada malam ini, kita adakan ceramah bulanan Pakatan Rakyat Kelana Jaya secara bersama. PAS, Keadilan, DAP. Sebab itu malam ini kita ada 3 bendera parti. Kita kena mulakan tunjuk bahawa kita ini we are together.
kita ini lebih kuat dari Barisan Nasional. Semangat kebersamaan dan kesatuan kita. Kita akan adakan mesyuarat pilihan raya bersama yang kita akan mulakan pada 20 April 2011 ini. Jentera pilihan raya Pakatan Rakyat Kelana Jaya akan digabungkan bersama PAS Keadilan DAP. Kelana Jaya menunjukkan semangat Pakatan Rakyat yang sebenar. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya walaupun kita nampak susah, kita tengok video pun tengok video pula, bahaya tengok video ni. Tengok TV pun sakit hati, baca surat khabar pun sakit hati tuan-tuan dan puan-puan, tapi itu sebenarnya petanda UMNO itu semakin terdesak. Barisan Nasional semakin desperate dan sekiranya kita buat kerja dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kemenangan itu begitu hampir. Tepuk pembelahannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dah dapat kad merah daripada pengerusi majlis. Maka saya ingin akhiri ceramah saya pada malam ini dengan harapan kita tunjukkan semangat kita macam mana kita tunjuk sebelum 2008 dahulu, waktu bersih, waktu hindraf, waktu perhimpunan-perhimpunan pada waktu itu, untuk kita mulakan kemarahan kita ke Putrajaya bermula pada malam ini. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin sekiranya kita bekerja keras, kemenangan itu pasti akan datang insya-Allah. Maka dengan itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.